Assalamualaikum semua dan selamat datang ke Surya Garden Channel. Semangatku. Terkejut tengok komen ni tersebar di laman sosial. Ayo, adik manis. Kakak kena jawab kalau ini macam orang bersalin operat, kenapa terus tanam? Kalau ya pun, bagi ubat dulu. Kan perut dia kena kerat operation? Kesian jenazah dia. Kalau betul meninggal pun sabarlah. Kenapa tergesa-gesa nak tanam jenazah? Letak dulu kad forensik. Jangan lukakan jenazah. At least tunggu habis pantang. Kesian. Tapi dah tanam jenazah kan dah meninggal. Adik comel manis memang seorang yang penyayang. Biar akak jawab soalan adik ini ya. Sebelum tu, lebih mulik kalau adik guna istilah kebumikan dari guna istilah tanam. Lebih sopan gitu. Tanam boleh guna untuk pokok atau haiwan je adik. Berdasarkan yang adik tulis, akak andaikan seseorang itu telah meninggal akibat sakit COVID dan sebelum meninggal telah menjalankan operasi untuk bersalin. Dalam situasi ibu mengandung terjangkiti dengan COVID, keadaan darurat menyebabkan bayi yang dikandungkan perlu dikeluarkan bagi menyelamatkan nyawa kedua-dua ibu dan anak. Mungkin, nasib malang si ibu meninggal dunia setelah melahirkan anaknya. Oleh itu adik, seharusnya si ibu akan dikebumikan. Mungkin adik tidak tahu, orang yang sudah meninggal tidak perlu berpantang. Kerana tujuan berpantang untuk menjaga kesihatan si ibu. Orang yang sudah meninggal dunia tidak perlu jaga kesihatan lagi. Apabila meninggal dunia, yang tinggal adalah jasad kosong tanpa roh. Jadi luka pada jasad tidak dapat sembuh. Tidak ada darah mengalir kerana jenazah umat Islam akan dimandikan untuk membersihkan jenazah. Begitu juga pengkebumian umat Islam perlu disegerakan dan tidak boleh dilengahkan. Adik manis sudah faham setakat ini. Sebelum tanam tu sapu ubat banyak-banyak. Tengok lepas tanam jenazah mereka sembuh racun. Kenapa pula macam tu? Tapi kenapa lepas injection ramai yang meninggal? Kalau efek ubat vaksin boleh sebabkan kematian, lebih baik guna ubat lain je. Dah beribu orang meninggal sebab injection vaksin. Kenapa tergesa-gesa cakap tak boleh ubat lain? Oh adik manis, banyak tanya soalan itu bagus. Tapi sebelum tanya adik perlu rajin cari jawapan sendiri dulu. Semua soalan adik tentang rawatan vaksin ini semuanya ikut andaian adik sendiri. Ayo, tidak boleh ini macam adik manis. Bahaya betul, adik manis. Tambahan pula adik keluarkan pandangan ini di media sosial. Ini boleh bagi ajaran sesat, adik manis. Adik manis letak ubat banyak-banyak pada luka tidak membunuh virus COVID. Oleh sebab itu, jenazah COVID akan dimandikan secara tayamum. Adik manis tanya pakcik Google ya, apa itu tayamum? Bagi memastikan virus COVID tidak tersebar dari jenazah pesakit COVID, jenazah yang telah siap dimandikan dan dibungkus akan disembur pembasmi kuman, bukan racun adik manis. Pembasmi kuman bunuh kuman, racun bunuh orang. Okey adik manis, faham ya? Nampaknya adik keliru dengan konsep vaksin. Jadi, akak buka kelas sains untuk adik manis, ya? Vaksin bukan ubat, vaksin adalah satu jenis rawatan. Vaksin tidak sembuhkan kita dari COVID secara langsung, tapi ia melindungi kita dari kesan jangkitan COVID. Vaksin ada bahan istimewa, dikenali sebagai antigen yang mempunyai ciri-ciri sama dengan virus COVID. Bila kita masukkan dalam badan, antigen asing dari vaksin ini akan cetuskan tindak balas dari sistem imun badan kita. Sistem imun kita boleh bayangkan macam markas tentera dalam badan, manakala antigen asing dari vaksin kita bayangkan macam musuh. Bila sistem imun kita dapat kesan kehadiran antigen asing dalam badan, antigen asing ini dianggap bahaya sebab ia adalah musuh badan kita. Maka, sistem imun yang berfungsi seperti markas tentera akan melatih sepasukan tentera khas untuk melawan antigen asing. Tentera khas ini adalah antibodi badan kita. Antibodi ini istimewa hanya untuk antigen tertentu. Sama seperti anak kunci dan kunci mangga. Satu anak kunci sepadan dengan satu kunci mangga. Satu pasukan antibodi untuk satu jenis antigen. Apabila badan sudah ada pasukan khas antibodi untuk antigen asing ini, sekiranya ada lagi antigen asing yang sama dari COVID masuk ke dalam badan akibat jangkitan COVID, maka badan kita dapat perangi jangkitan COVID dengan mudah. Walau badan dijangkiti virus COVID, badan kita mampu membunuh virus COVID. Secara ringkasnya, vaksin menyediakan badan kita untuk hadapi jangkitan COVID. Apabila sudah vaksin dan tak jaga SOP, kita boleh dijangkiti oleh COVID. Mereka yang sudah vaksin berkemungkinan mengalami simptom minimal atau tidak menunjukkan apa-apa simptom. Oleh itu, adik manis perlu hati-hati dan sentiasa jaga SOP. Adik manis juga perlu tahu, COVID ini ada macam-macam varian. Setiap varian ada beza bentuk antigen.
Berbalik kepada konsep satu pasukan antibodi untuk satu jenis antigen, maka badan kita tidak dilindungi oleh varian terbaru 100%. Sekali lagi, kita perlu berhati-hati dan jaga SOP. Untuk hasilkan vaksin, bukan macam bancuh air, adik manis. Nak bagi ubat kepada pesakit bukan macam bagi kucing makan. Mereka yang terlibat dalam perawatan ini sudah bertahun-tahun menimba ilmu belajar tentang perubatan. Jadi adik manis, tidak manis jika memberi komen sebarangan. Adik manis belajar dulu bertahun-tahun seperti perawat profesional, baru adik manis boleh komen itu ini, ya? Terima kasih kepada yang menonton video dari Akak Pembaris. Kita berbicara untuk menambah ilmu.